Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Negeri Sembilan, yang mana Negeri Sembilan berjaya untuk comeback menang 3-2. Gol kontroversi daripada Yazan Al-Arab berjaya ditutup dengan gol kemenangan dari Shaun Sebaras yang menjaringkan gol yang bertaraf dunia. Gol Lazio, gol tu yang memang wah, perfect skill. And memang orang kata apa, skill yang padu daripada Shaun Sebaras untuk menjadikan gol kemenangan kepada Negeri Sembilan. Kepada fans, coaching staff Selangor, tak menyesal ke buang Shaun? Semalam Shaun buh gol lawa kot, bawa gol menang pula tu 3-2. Dan yang paling saya tak boleh nak percaya adalah Selangor kena comeback. Sebab apa? Sebab situasi ni sebenarnya dah berlaku waktu game yang pertama. Game apa yang pertama? Game Negeri Sembilan versus Selangor lah. Yang mana sebelum ni Negeri Sembilan versus Selangor seri 2-2. Situasi ketika itu Selangor leading 2-0. Lepas tu Negeri Sembilan kena kad merah. Tiba-tiba Negeri Sembilan boleh comeback untuk seri 2-2. Dan pada peranan semalam pula Selangor leading 2-0. Tiba-tiba Negeri Sembilan boleh comeback menang 3-2. Cumanya situasi sekarang apa yang berubah? Berubah daripada situasi yang pertama, Selangor bawa pulang 1 poin. Situasi yang kedua, Selangor tak bawa pulang apa-apa, telur ayam sahaja. So, saya macam pelik. Apa sebenarnya yang berlaku dalam pasukan Selangor? Adakah coaching staff bermasalah? Adakah pengurusan tak nampak benda ni? Kesian dekat fan-fan Selangor. Setiap game mereka dah bagi yang terbaik. Mereka dah support. Tetapi pengurusan still tak buat apa-apa apabila pasukan menunjukkan prestasi yang membimbangkan. Jadi, saya tak mau cakap banyak pasal benda tu. Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan? Yang saya suka yang pertama, pasukan Negeri Sembilan ni adalah corak permainan mereka yang menunjukkan mereka mampu untuk adapt dengan taktikal daripada Coach K. Devon. Dan idea-idea daripada Coach K. Devon tu berjaya untuk dilaksanakan, diexecute dengan baik oleh pemain-pemain pasukan Negeri Sembilan di dalam padang. Apakah corak permainan pasukan Negeri Sembilan semalam? Macam biasa, mereka menggunakan back 3 dan offensive wingback untuk support kepada bahagian serangan. Kita boleh tengok Cik Rashid di bahagian kanan, Zamri Pin di bahagian kiri. Beberapa kali mereka naik dan turun untuk support bahagian pertahanan dan juga mereka support bahagian serangan dengan menjadi winger dan sebagainya. Dan ataupun mereka akan attack dengan long ball ataupun direct play untuk mencari Matthew Alves ataupun Gustavo. Kalau dapat bola kat Matthew Alves ataupun Gustavo, mereka lebih kepada untuk menggunakan fizikal mereka untuk beat pertahanan lawan ataupun untuk mendapatkan free kick. Jadi corak sedemikian yang diguna pakai oleh Negeri Sembilan, walaupun corak yang sama ketika mereka berubah transisi dari bertahan ke menyerang dan ketika mereka nak build up, still lagi pemain-pemain Selangor menghadapi kesukaran untuk mengatasi corak permainan Negeri Sembilan tersebut. Sebab itulah saya suka. Sebab idea-idea Negeri Sembilan dalam menerapkan corak permainan sebegitu, mereka mampu untuk melakukannya secara konsisten. Daripada minit pertama sampai minit ke-90, corak permainan mereka konsisten in term of attacking. Memang tak mengguna corak yang berbeza sangat. Approach yang berbeza mereka tak guna. Itu yang saya suka yang pertama. Yang kedua, yang saya suka tentang K. Devon ni, bukan sahaja daripada simple game, bukan sahaja daripada corak permainan yang mudah dia main, dia praktikkan dalam padang dan sebagainya, tetapi daripada segi idea beliau. Yang mana pada perlawanan semalam, selepas dapat 1 gol, kita boleh tengok yang Negeri Sembilan more eager ataupun lebih untuk menyerang. Jadi, apa yang dilakukan oleh Coach K. Devon? Coach K. Devon, dia melakukan pertukaran dengan membawa masuk player-player yang lebih kepada attacking minded. Beliau bawa masuk Shaun Sebaras, Zakwan Adha, Izzuddin Roslan, yang mana mereka ni boleh bantu bahagian serangan lebih baik lah. So, apabila masuk pemain-pemain yang lebih kepada bersifat untuk menyerang dan lebih ofensif, kita boleh tengok akan ada numbers of player untuk pasukan Negeri Sembilan lebih berada di bahagian hadapan lah. Jadi, apabila jadi macam tu, pemain-pemain Negeri Sembilan akan lebih kepada menyerang berbanding untuk bertahan. So, bila dapat bola, mereka akan cuba untuk supply bola ke depan dengan cepat. Lepas tu, wingback mereka, Cik Rashid dan juga Zamri Pin akan follow up untuk backup, untuk bantu bahagian serangan. So, bila ada macam tu,
pemain-pemain pertahanan Selangor, mereka gagal untuk absorb serangan-serangan tersebut dan mereka gagal untuk halang serangan-serangan tersebut. Jadi, apa perkara yang mereka lakukan adalah mereka akan bermain dengan lebih agresif. Jadi, apabila bermain dengan lebih agresif, maka mereka akan buat simple mistake ataupun membuat tackle-tackle yang keras lah untuk memastikan yang bola di kaki Negeri Sembilan tu hilang. Jadi, pemain-pemain Negeri Sembilan ni bijak. Mereka gunakan situasi tersebut untuk mendapatkan free kick ataupun sebolehnya untuk mendapatkan sebanyak foul yang boleh yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Jadi, apabila pasukan Selangor buat foul, maka pemain-pemain Negeri Sembilan dapat free kick. Dan Negeri Sembilan punya free kick ni, mereka punya free kick ataupun corner kick memang on point. Mereka mempunyai set pieces yang bagus. Mereka ada free kick specialist yang bagus. So, daripada situ, mereka boleh manfaatkan set pieces tersebut untuk terus-menerus menekan dan juga menyerang pasukan Selangor. Jadi, mereka bermain dengan simple, bawa bola pergi depan, bawa bola pergi depan, bawa bola pergi depan, puk, dapat free kick. Puk, dapat free kick. Puk, dapat free kick dan sebagainya. Itu corak permainan yang boleh dikatakan attacking minded, tetapi dengan cara untuk dapat lebih free kick dan untuk menyerang pasukan lawan dengan kelebihan free kick yang mereka ada. Dan hasilnya apa? Hasilnya, mereka dapat 2 gol melalui free kick. Satu daripada Gustavo, satu lagi daripada Gustavo juga. Cuma free kick daripada hantaran Kuzaimi PE. So, that is typical gameplay yang mudah, tetapi dilaksanakan dan di-execute oleh semua pemain Negeri Sembilan dengan sangat cemerlang. Jadi benda tu memang saya tengok, simple lah gameplay ni. Tetapi pemain-pemain Negeri Sembilan disiplin. Mereka dengar arahan coach. Mereka execute semua perkara yang ada kepada corak permainan mereka ke dalam padang. Bukan hanya based on teori, tetapi daripada segi taktikal mereka follow one by one. So benda tu memang bagus lah. Itu yang saya suka tentang Negeri Sembilan. Dan yang ketiga, of course lah, defensif mereka. Defense department selepas kehilangan Harold Gulon, mereka memang boleh dikatakan semua local player. Local player, dan mereka menunjukkan corak permainan yang bagus. Mereka Kuzaimi PE, Nasrullah Hanif, Anas Rahmat. Mereka back 3, mereka memang solid, dibantu oleh Zamri Pin dan juga Cik Rashid. Mereka berjaya untuk mengekang asakan daripada Selangor FC. Mereka tak bagi ruang yang banyak untuk striker Selangor FC untuk masuk ke dalam D-box mereka. Dan mereka belajar, yang mana apabila gol pertama daripada Keyon, mereka belajar untuk mula untuk baiki mereka punya corak permainan jadi lebih matang, elakkan daripada buat simple mistake macam tu lagi. So permainan mereka lebih teratur lah. Selepas gol yang kedua, permainan mereka lebih teratur, lebih tersusun, mereka punya defense lebih solid, lebih berdisiplin. Tu yang saya suka lah tentang pasukan Negeri Sembilan. Dan kekurangan, apa yang perlu mereka baiki? Bagi saya, apa yang perlu mereka baiki pada perlawanan ni, mereka menggunakan formation lebih kepada 3-5-2 dengan letak 2 striker. Jadi mereka sebenarnya memerlukan seorang lagi attacking minded player yang lagi proper. Bukan saya kata Yasir Pinto tak bagus, tetapi boleh dikatakan Gustavo dan juga Matthew Alves, sekiranya mereka boleh link up dengan wingback seperti Zamri Pin, seperti Cik Rashid dengan lebih baik, mereka boleh jadi wide striker ataupun pandai salah seorang untuk backup dan salah seorang untuk score, mungkin akan jadi lagi better. Tetapi typical Matthew Alves dan juga Gustavo, kedua-duanya lebih kepada goal scorer. Jadi mereka berdua lebih kepada proper goal poacher ataupun target man. Tetapi mereka tak ada seorang yang boleh main di belakang. So kalau ada salah seorang yang boleh jadi second striker ataupun backup kepada salah seorang, dan untuk link up antara wingback dan juga bahagian tengah dengan lebih baik, lebih proper, kemungkinan Negeri Sembilan boleh melaksanakan tactical yang simple tu dengan lebih baik lah. Itu pendapat saya lah untuk kelemahan yang Negeri Sembilan boleh baiki. Okey, kita masuk pula untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor ni, masalah dia simple. Mereka sebenarnya bermain dengan baik. Mereka dah ada idea yang bagus. Mereka punya transition. Kalau awak tanya saya, transition mereka daripada defend, daripada bertahan ke menyerang, mereka punya transition, movement, player dah bagus. Mereka punya corak permainan daripada bawah ke atas memang dah solid, dah bagus. Tetapi yang menjadi masalah kepada pasukan Selangor pada every game, in every game, adalah aspek di bahagian striker ataupun di dalam kawasan final third, iaitu mereka tak ada end product. Idea tersebut mereka hanya boleh bawa sampai ke D-box dan sebagainya, tetapi mereka tak ada penghasilan kepada movement tersebut. Mereka tak ada execution. Mereka bila nak masuk je dekat D-box ataupun dekat final third tu, mereka dah kehilangan dan juga kekeliruan. Apakah yang mereka patut lakukan?
mereka patut passing, mereka patut shoot, mereka nak cari Keyon, mereka nak cari Hentaan, mereka nak cari siapa. Kat situ mereka dah mula mati kutu lah orang kata. So benda tu memang sangat-sangat sedih lah. Sebab bahagian tengah bagi saya dah proper, defend boleh naik untuk attack dan sebagainya dah proper. Tetapi end product, bagaimana mereka nak menyudahkan segala gerakan yang mereka cipta sendiri itu kepada jaringan, itu yang menjadi tanda tanya. Apa yang perlu untuk pasukan Selangor perbaiki pada next game? Itulah end product. Mereka perlu menyudahkan segala gerakan dan idea yang mereka cipta daripada bawah ke atas untuk mendapatkan jaringan. Kalau tak, susah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang juga mereka boleh perbaiki sebenarnya daripada segi defense lah. Defense mereka perlu lagi solid, terutamanya game-game Pak Arab dan sebagainya. Walaupun Yazan score good, tetapi daripada segi defense shape, dan semalam mereka buat lagi mistake, berapa kali fall mereka bagi dan sebagainya. So mereka perlu lebih fokus di defense. Walaupun dah leading 2-0, mereka perlu lebih tenang kan. Jadi benda-benda macam ni memang kita kata apa, leading 2-0 bukan bermakna anda dah menang game. Anda perlu lebih fokus, lebih berdisiplin. Kalau dah anda buat simple mistake, pemain-pemain lawan approach anda bagi fall dan sebagainya, benda tu menguntungkan pasukan lawan. Itu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Selangor. Secara overallnya macam saya cakap tadi lah, transition dah ada, movement dah ada, tapi end product tak ada. Dan benda yang boleh saya puji, macam biasalah, Alex, Hentaan, Mukairi, 3 player ni bagi saya not bad. Mereka menunjukkan persefahaman yang bagus. Alex sebagai holding midfielder, tetapi beliau terlalu muda apabila beliau di pressure oleh midfield pasukan Negeri Sembilan, sama ada Saiful Rizwan dan sebagainya. Beliau tak boleh nak buat apa-apa sangat. Begitu juga dengan Hentaan, bila beliau dikawal ketat oleh Anas Rahmat dan juga Nasrullah Hanif, beliau tak boleh nak bergerak bebas kan. Jadi macam mana dia nak buat game. Mukairi Ajmal pun kalau kena pressure dengan Saiful Rizwan dan juga Izzuddin pun, beliau tak boleh nak lepas. So benda tu perlu perbaikilah untuk pasukan Selangor. Saya tak tahu nak baiki macam mana pengurusan dan juga coaching staff, tahulah kan, sebab saya lebih kepada paleontologi saja. Untuk semang-semang bola kosong macam ni boleh lah. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.